Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk video yang ketiga ini, okey, kembali lagi bersama Cikgu Syahidah. Okey, untuk video kali ketiga ini, bahagian C, Cikgu akan memfokuskan kepada bagaimana kita nak menjawab soalan esei pula. Okey, untuk video pertama, kalau siapa belum tengok lagi, tengok video pertama, Cikgu fokuskan kepada bahagian teknik menjawab bahagian A. Kemudian bahagian yang kedua, Cikgu fokuskan kepada bahagian menjawab soalan bahagian B. Okey, so untuk hari ini, untuk kali ini, video ketiga ini kita akan fokuskan kepada bagaimana kita nak menjawab soalan bahagian C dengan tepat. Menjawab banyak itu belum tentu tepat. Okey, so menjawab tepat itu yang kita nak. Okey, sekarang kita nak tengok bentuk soalan dulu. Okey, tengok format dulu lah. Okey, format untuk bahagian C ini, kita ada 3 soalan. Kalau bahagian A ada 4 soalan, bahagian B ada 6 soalan, untuk bahagian esei ini ada 3 soalan. Okey, walaupun hanya ada 3 soalan, kamu hanya perlu jawab 2 saja. Okey, yang pertama wajib. Okey, soalan nombor 11 ini wajib. Okey, wajib jawab ni nak. Okey, soalan 11 wajib, markah yang diperuntukkan adalah 10. Okey, manakala elemen untuk soalan nombor 12 dan 13, pilih satu. Okey, dan setiap satunya tu diperuntukkan markah sebanyak 12. Walau bagaimanapun, walaupun dia kata pilih satu, sekiranya ada masa dan kamu boleh menjawab, kamu jawab je kedua-duanya kerana markah yang tertinggi cikgu akan pilih untuk cikgu jumlahkan dengan markah-markah yang lain. Katalah soalan 12 kamu buat dapat 10, soalan 13 dapat 12. So, cikgu akan pilih markah yang dapat 12. Okey, maksudnya markah yang tertinggi. Okey, so total kat sini 22 lah. Sebab kat sini dipilih salah satu. So, 10 tambah 12 akan jadi 22. Okey, kalau kamu tengok video cikgu yang kedua, bahagian B, cikgu dah bagi tahu untuk soalan 5 dan 6 dia berpasangan. Soalan 7, 8 berpasangan. Soalan 9 dan 10 berpasangan. Bukan berpasangan macam mana. Berpasangan tu bermaksud cikgu elemen ataupun konstruk yang ditanya tu adalah sama. Okey, samalah dengan soalan 12 dan 13 ini. Kalau kamu tengok elemennya sama. Maksudnya samalah. Okey, dan selalunya. Kita tengok bentuk soalan yang lepas lah 2021 dan juga 2022. Soalan yang pertama 2 markah, soalan yang kedua dia macam bukan pertama apa, kalau 12 tu 12A 2 markah, 12B 2 markah, 12C 4 markah dan 12D 4 markah. Sama dengan soalan 13 pun. 13A 2 markah, 13B 2 markah, 13C 4 markah dan 13D 4 markah dan konsep yang dinilai macam ni. Okey, soalan 11 adalah soalan wajib kemahiran mengeksperimen. Okey, kita pergi kepada yang pertama dahulu iaitu soalan nombor 11. Jangan keliru nak. Soalan 11 ini wajib. Yang pilih tu soalan 12 dan 13. Okey, kita tengok soalan nombor 11, kemahiran mengeksperimen. Okey, so mengeksperimen ni kalau kita tengok dia ada 2 bentuk lah yang pernah disoal. Pada tahun 2021 dia soal dalam bentuk merancang. Merancang tu bermaksud tidak ada keputusan lagi. Manakala pada tahun 2022 dia nak kata tulis laporan tu sebab dia ada elemen jangkaan pemerhatian. Okey, so bila jangkaan pemerhatian bukan kita perhatikan keputusan, kita mana boleh buat eksperimen di dalam Dewan Peperiksaan. Cuma jangkaan pemerhatian maksudnya kita dah biasa buat, kita jangka apa akan berlaku kepada eksperimen yang kita jalankan tu. Okey, so untuk hari ini cikgu fokuskan dulu kepada bagaimana menjawab soalan merancang eksperimen. Dan cikgu pilih soalan bab 11 tingkatan 4 untuk dibincangkan pada video kali ini. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, diberi situasi rajah 11.1 menunjukkan sebuah troli yang diletakkan dengan seguni beras telah ditolak oleh seorang pekerja. Oleh sebab dia ingin menyelesaikan kerja tersebut dengan cepat, dia bercadang untuk meletakkan 3 guni beras di atas sebuah troli seperti ditunjukkan dalam rajah 11.2. Okey, cikgu tunjuk. Bagi nampak. Okey, mula-mula dia letak 1 guni beras pada rajah 11.1. Lepas tu dia rasa lambat sangat. Okey, so tok 3 guni beras tolak sekali. Okey, so dia kata apa? Kita sambung pernyataan tadi. Pekerja tersebut mendapati troli yang diletakkan dengan 3 guni beras sangat sukar ditolak. Memanglah cepat tapi sangat sukar.
berbanding dengan troli yang diletakkan dengan seguni beras sahaja. Ni kalau kamu tengok dia tolak, walaupun kamu tak tolak, kamu dah boleh imagine dah. Memanglah susah nak tolak yang 3 beras tu sebab dia berat kan. Okey, so kita kena kaitkan ini tajuk apa. Bila berkaitan dengan ini 1, ini 3. Okey, so dia mesti berkaitan dengan jisim. Okey, so jisim yang mana rendah? Of course lah 11.1 jisim rendah. Yang lebih tinggi of course lah rajah 11.2. So bila jisim dia tinggi maka dia sukar untuk ditolak. Ini tajuk apa? Mesti ramailah pelajar cikgu tanya dia tahu. Ini adalah berkaitan dengan inersia. Okey, kalau kita tengok balik, kita ulang kaji balik, apakah itu maksud inersia? Inersia ni adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang ada jisim lah. Objek yang ada jisim lah, memanglah objek apa tak ada jisim kan? Kalau kita belajar balik yang tingkatan 1 tu jirim. Jirim adalah sebarang benda yang ada jisim dan memenuhi ruang. Okay, itu yang kita belajar jirim lah. Okay, so inersia ni adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang ada jisim lah. Okay, untuk menentang. Menentang perubahan yang dikenakan ke atasnya. Sama ada perubahan itu dia sedang berhenti, pegun ataupun sedang bergerak. Okay. Kalau kamu ingat balik, contoh bila kita naik bas. Okay, bila kita naik bas, terutamanya apabila kita berdiri, bila bas tu mula nak bergerak ke hadapan, kita ke belakang. Itulah nama dia menentang. Okay, cirinya yang semula jadi menentang perubahan yang dikenakan ke atasnya. Okey, kita tengok balik. Kalau kita naik bas, kita sedang berdiri lah. Kita akan rasa lagi dia punya kesan tu kita akan merasainya bila kita berdiri. Kita duduk pun rasa. Okey, bila kita berdiri, bas tu nak berhenti. Bas nak berhenti, tekan brek, kita ke depan. Kenapa kita tak mau berhenti? Sebab sifat semula jadi yang kita miliki menentang perubahan yang dikenakan ke atas. Kita lah objek tu. Okey, so itulah nama dia inersia. Hubungan dia bila kata jisimnya berbeza, apa hubungan dia? Okey, semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Soalan dia kat sini nyatakan satu penyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey, maklumat yang diberikan adalah berkenaan dengan troli. Okey, dan kesukaran untuk menggerakkan troli apabila jisimnya ditambah. Okey. Okey, nak selamat bila jawab soalan ini, okey, kalau ikutkan tu boleh kita kaitkan dengan troli itu. Tapi nak selamat sebab nanti bila soalan seterusnya dia akan tanya tentang eksperimen. Bila eksperimen kita tidak boleh lakukan eksperimen troli. So untuk selamat jawab soalan ini, kamu letakkan je pernyataan yang umum iaitu jisim objek. Tidak perlu letak jisim troli lah. Okey, so cadangan jawapan cikgu boleh nyatakan di sini. Adakah semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah inersia? Ini cadangan jawapan. Kamu juga boleh buat dalam bentuk lain. Contoh, adakah jisim objek mempengaruhi inersia? Okey, untuk soalan penyataan masalah masih diterima jika kamu letak mempengaruhi. Walau bagaimanapun, cikgu menggalakkan kamu tulis yang spesifik supaya kamu tidak terpengaruh untuk menulis hipotesis mempengaruhi. Sebab bila buat hipotesis tidak boleh mempengaruhi. Okey, so kita buat latihan yang sentiasa kerap yang menggunakan penyataan masalah spesifik yang macam ni supaya mudah kita nak buat hipotesis nanti. Okey, so kalau kamu tengok tips nak buat penyataan masalah, mesti ada kata soal, mesti ada pemboleh ubah dimanipulasi, mesti ada pemboleh ubah bergerak balas dan ada tanda soal. So tepatlah macam cikgu beritahu tadi. Adakah jisim objek mempengaruhi inersia? Cukup. Adakah jisim objek pemboleh ubah manipulasi? Inersia pemboleh ubah bergerak balas? Ada tanda soal. Okey, so yang ni lagi cikgu sukalah kalau kamu buat macam ni sebab senang bila kita nak buat soalan seterusnya. Dia tanya cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi tersebut. So kita buang je perkataan adakah tu. Okey, dapat semakin bertambah jisim objek, semakin bertambah inersia. Okey, cikgu tekankan di sini. Kamu boleh cerita tentang troli sebab soalan dia menyiasat situasi di atas. Situasi tersebut boleh menyatakan semakin bertambah jisim troli, semakin bertambah inersia. Cumanya cikgu bagi tahu jisim objek ni supaya kamu tidak was-was bila kamu buat eksperimen, kamu tidak meletakkan troli. Alright? Okay, next kita pergi kepada soalan C. Reka bentuk satu eksperimen makmal. Ada perkataan eksperimen.
bila ada perkataan eksperimen, ini confirm kalau kamu buat troli memang salah. Okey, sebab bila kita ada perkataan eksperimen, kita mesti merujuk kepada eksperimen yang dilakukan di dalam makmal. Okey, dia tengok juga keadaan, ada soalan yang dia tak bagi langsung bahan dan radas, sekiranya tiada radas dan bahan, seperti SPM 2022 tidak diberikan langsung radas dan bahan, makanya kamu kena tahu radas dan bahan yang digunakan untuk menjalankan eksperimen tersebut. Okey, untuk soalan ni cikgu bagi kat kamu, dia ada juga pattern soalan yang dia bagi. Okey, ini pattern soalan yang cikgu bagi kat kamu senarai radas dan bahan. Okey, so bila dapat soalan yang diberikan ini, kamu highlightkan. Okey, so kita highlightkan plasesin, pengapit G, bilah gergaji, penimbang elektronik dan juga jam randik. Okey, soalannya huraian anda haruslah mengandungi aspek berikut. Yang pertama, tujuan. Okey, bila kita nak buat tujuan, senang saja mesti ada perkataan mengkaji. Mengkaji tak apa, menyiasat pun tak apa. Dua perkataan tu. Kemudian mengkaji ada PM, ada PB. Okey, mengkaji PM plus PB. Okey, disebabkan ini adalah soalan yang merujuk kepada eksperimen, kita tidaklah perlu tulis jisim objek lagi. Kita spesifikkanlah jisim objek apa yang digunakan dalam eksperimen ini. Kita guna plastisin. Okey, so dia punya pemboleh ubah dimanipulasinya adalah jisim plastisin, dan disebabkan dia bagi jam randik di sini, bermaksud jam itu digunakan untuk mengukur. Okey, mengukur kita punya hasil eksperimen. Okey, so dia punya pemboleh ubah bergerak balasnya adalah masa diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, so senang je formula cikgu bagi tahu tadi, ada perkataan mengkaji, ada PM, ada PB. Okey, so kat sini ada mengkaji, ada jisim plastisin, ada masa diambil untuk 10 ayunan lengkap. Hubungan di antara tu penyedap ayat. Tak mau letak pun tak apa, nak letak pun tak apa. Ada setengah orang buat mengkaji kesan jisim plastisin ke atas. Masa diambil untuk 10 ayunan lengkap, no problem, diterima. Alright? Okey, masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap, jika kamu gantikan dengan tempoh ayunan, cikgu terima juga. Sebab 10 ayunan lengkap tu tempoh ayunan lah, sama. Alright? Okey, next kita pergi kepada satu lagi pilihan jawapan. Okey, satu lagi pilihan jawapan, kamu juga boleh meletakkan pemboleh ubah bergerak balas teori untuk konsep untuk eksperimen ini adalah inersia. Alright? Okey, next kita pergi kepada pemboleh ubah. Kalau kamu tengok peruntukan untuk pemboleh ubah ini 2 markah saja. Okey, cikgu tak letak kat sini 2 markah. Okey, tapi kamu boleh letakkan kesemuanya. Pemboleh ubah tu untuk langkah selamat. Okay, so pemboleh ubah dimanipulasi yang terlibat untuk eksperimen ini adalah jisim plastisin. Rujuk baliklah. Sebenarnya kita nak buat tujuan, kita kena tahu dulu pemboleh ubah. Tapi soalan tu dia tanya tujuan dulu. So kita dah tulis dah pada tujuan tu, tulis balik je lah pada pemboleh ubah. Okey, bergerak balas masa untuk 10 ayunan lengkap ataupun tempoh ayunan. Okey, dan pemboleh ubah dimalarkan adalah panjang bilah gergaji. Untuk situasi ini, sebab markahnya 2 saja, so cikgu saya dapat berapa cikgu? 3 ke markah bonus? Oh tidak. Okey, so markahnya dia beri macam ni nak. Kalau betul ke semuanya, kamu akan dapat 2 juga, dia akan tulis 2 maksimum. Ataupun maksimum 2. Buat apa buat lebih cikgu? 2 markah saja. Okey. Kelebihannya adalah sekiranya kamu betul buat 3-3 betul 2. Kamu dapat 2. Kalau dapat 3, dapat 2 juga. Kalau kamu buat 1 je, dapat 1. Kalau kamu dah buat 2, salah 1, rugilah dapat 1 saja. Itu kelebihannya bila kita menyenaraikan ke semua pemboleh ubah bila ada 2 markah saja. Okey? Okey, next kita pergi kepada prosedur. Okey, untuk prosedur, kamu boleh lukis dan tulis ataupun tulis sahaja. Kenapa cikgu kata lukis dan tulis atau tulis sahaja bukan lukis sahaja? Okey, sebab lukisan ini selalunya ada markahnya selalunya 2, kadang-kadang 3 dan boleh jadi 4. Okey. Contoh lukisan, kalau kamu pandai lukis, lukis macam ni. Kalau cikgu tengok kat sini, kamu apitkan bilah gergaji ni. Okey, bilah gergaji ni kamu apitkan pada kaki meja menggunakan pengapit G, dapat 1. Kemudian cikgu nampak plastisin tu kamu lekatkan pada bilah gergaji ni. Kemudian plastisin tu kamu nyatakan 2 jisim yang berbeza, dapat lagi 1. Kemudian bilah gergaji ni cikgu nampak kamu buat anak panah. Anak panah ni maksudnya ayun. Okey, so dapat lagi 1. So markah tak penuh. Markah penuh untuk prosedur adalah 4. Okey, so baiknya kamu lukis dan tulis atau tulis sahaja. Okey, so nak tulis macam ni. Bila kamu dah lukis dah macam tadi, okey, so tulis tulisan
buat langkah masa kita nak buat masak lah. Bila kita nak masak, kita kena buat apa dulu? Kita kena tumis bawang dulu. Kita kena masukkan apa-apa. Lepas tu maksudnya kita ada step by step. Mesti berturutan dia punya langkah tu dengan ikut turutan elok lah. Okay, so yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah apitkan bilah gergaji dengan pengapit G pada kaki meja. Kalau siapa yang lukis dan tulis, cikgu tengok markah pada lukisan tu dah dapat satu. So kat sini cikgu buat given je lah, markah telah diberi. Siapa yang tak lukis dapat markah lah kat sini. Kemudian, dekatkan plastisin berjisim 30 gram pada hujung bilah gergaji. Untuk tulisan dia tak lengkap lagi, baru satu. Dia tak lengkap lagi sebab kita kena letak sekurang-kurangnya 2 jisim yang berbeza. Nak buat 3-4 jisim pun tak apa. Sekurang-kurangnya 2 jisim berbeza. Pada lukisan cikgu dah bagi kan. Okay, so cikgu tak bagi lagi. Kemudian yang ketiga, ayunkan bilah gergaji. Kalau kamu tengok pada buku teks, dia punya arahan dia sesarkan. Sesarkan maksudnya kita tarik bilah gergaji tu. Kita tarik bilah gergaji tu pada sudut ayunan tertentu. Okey, dapat satu markah. Kemudian lepaskan. Okey, lepaskan sehingga dia berayun. Okey, so sesar dan lepaskan tu adalah maksud ayun lah. Okey, sesar dan lepas ayun bilah gergaji, satu markah. Okey, kalau kata cikgu tengok pada lukisan tu ada tadi, cikgu rate given. Telah diberi. Kalau siapa lukis dan tulislah ni. Kemudian yang keempat, catatkan masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap menggunakan jam rendik. So nak catat ni tak ada pada lukisan. So markahnya di sini. Sebab tu cikgu kata siapa yang lukis, lukis dan tulis. Tulis banyak kali pun tak tulis benda yang ada pada lukisan pun no problem. Tak ada, dia tak potong markah. Markah diberi kod-kod lah pada lukisan tu, kita lupa label, markah backup pada tulisan. Okey, dan yang seterusnya, ulang langkah 2 hingga 4 dengan menggunakan plastisin berjisim 50 gram. Maksud dia, yang ni ada kaitan, baru dapat markah yang tadi ni, given. Okey, so totalnya adalah 4 markah untuk prosedur. Okey, dan yang terakhir adalah penjadualan data. Nama pun jadual, kamu buatlah bentuk jadual, guna pembaris, buat jadual bagi elok. Okey, masukkan maklumat belah kiri ni adalah maklumat tentang pemboleh ubah dimanipulasi jisim plastisin. Lagi cantik kalau kamu boleh buat unit lah. Sebab penulisan yang baik adalah menulis unit bila kita buat penjadualan data. Okey, masukkan nilai yang kamu buat eksperimen tadi. Kalau kata merujuk kepada prosedur yang cikgu letakkan tadi, cikgu gunakan 30 dan 50 gram. Bergantung kepada kamu punya jisim. Kalau jisim kamu 20 gram, 40 gram, ikutlah. Okey, dan pada sebelah kanan ni kita tuliskan maklumat tentang pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diukur. Ingat tu, pemboleh ubah bergerak balas ada dua. Yang pertama yang teori atau konsep, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas yang boleh diperhatikan atau diukur. Okey, so kat sini sebab dia bagi jam lah, kita kena letak masa yang diambil untuk 10 ayunan lengkap ataupun tempoh ayunan. Kalau kamu buat inersia tak betul sebab inersia kita tidak boleh ukur. Alright? Okey, dan yang ni kita kosongkan. Okey, sebab ini hanyalah penjadualan data. Okey, kalau jangkaan pemerhatian, kamu boleh letak nilai. Tapi penjadualan data tidak perlu letak nilai lah, biar kosong macam tu. Alright? Okey, next. Kita pergi kepada, dah settle soalan nombor 11. Cikgu panduan lah. Panduan untuk kamu menjawab soalan nombor 11. Sebab dia wajib, tak ada pilihan. Kalau kamu tak jawab, memang tak ada markah lah. Okey, sekarang kita pergi kepada pilihan yang kita boleh pilih. Iaitu sama ada soalan 12 atau 13, tapi sama, adik-beradik sama, konstruk dia sama, pasangan dia sama. Iaitu soalan A adalah 2 markah. Soalan 2 markah ni adalah menguji kemahiran mengingat. Okay, kalau kamu tengok soalan ini adalah soalan direct to the point. Satu lapis. Dia tanya terus. Okey, tengok soalan dia. Ubat moden adalah ubat yang dihasilkan dalam makmal untuk kegunaan ramai dan dijual di pasaran. Terdapat pelbagai jenis ubat moden. Soalan dia, nyatakan satu jenis. Kamu tengok elok nah, dia bukan kata satu contoh, dia kata satu jenis ubat moden dan kegunaannya. Sebab markahnya 2, okey, cikgu suka kalau kamu bila nak jawab soalan tu, kamu highlight dulu markah. Bila kamu highlight markah, kamu tahu, oh 2 markah bermaksud kamu kena berikan 2 poin. Poin pertama, jenis ubat. Poin kedua, kegunaan. Ingatlah, jenis bukan contoh. Okey, so kalau kita rujuk buku teks, dia ada 3 jenis ubat moden lah. Okey, yang pertama analgesik. Okey, so kegunaannya melegakan kesakitan. So 1 markah, 1 markah. Direct to the point, tak perlu buat dalam bentuk perenggan, tak perlu buat dalam bentuk ayat yang panjang, hanya dalam bentuk point. Walaupun nama soalan ini adalah soalan esei. Alright? Dan bagi kemas. Okey, cikgu bagi juga skema yang lain sebab dalam buku teks kita ada 3 jenis ubat moden. Okey, yang kedua antibiotik.
iaitu fungsinya membunuh bakteria. Okey, dan yang ketiga psikoterapeutik, merawat pesakit psikiatrik. Okey. Okey, kalau kata kamu bagi jawapan paracetamol, cikgu tolak sebab paracetamol adalah contoh. Sekarang ni cikgu nak jenis. Kamu kena ni lah, kena faham betul-betul apa soalan tu nak. Okey, next. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Kalau kamu tengok dia punya tingkat dia tu, ataupun dia punya aras dia tu tadi mula 2 markah, soalan mengingat. Sekarang kita pergi kepada markah yang kedua, kemahiran memahami, kena faham. Darjah 11.1 menunjukkan beberapa bahan yang digunakan dalam satu kaedah perubatan. Dia bagi tahu je kaedah perubatan, tapi dia tak bagi tahu kaedah perubatan moden ke, tradisional ke, complementary ke, dia tak nyatakan. So kamu kena tahulah ini gambar apa? Lidah buaya. Gambar apa? Ginseng. Ini gambar apa? Halia. Semua ni adalah bahan semula jadi. So ini adalah perubatan tradisional. Soalan dia bukan ditanya apakah perubatan. Soalan dia nyatakan ciri-ciri kaedah perubatan. Sebelum kita nyatakan ciri, kita kena tahu dulu ini adalah perubatan tradisional. So kita kena tahu perubatan tradisional cirinya apa. Disebabkan markahnya 2, maka kamu kena berikan 2 ciri. Okay, so cikgu senaraikan di sini. Okay, ciri pertama menggunakan bahan semula jadi. Keberkesanan rawatan lebih perlahan, lambat sembuh. Okey, kos rawatan lebih rendah lah. Kadang-kadang ada kat rumah tak payah beli, murah sungguh lah. Okey, yang seterusnya diwarisi turun-temurun. Okey, so sebabkan makanya 2, kamu bagi 2 sahajalah. Kalau kamu bagi banyak macam ni pun, yang terakhir tu pembuktian keberkesanan secara pengalaman. Kalau kamu bagi banyak pun, cikgu bagi 2 saja. Okey. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ni kalau kamu tengok, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. Ini adalah konstruk ataupun elemen menganalisis. Kalau kamu nak tahu, nak kenal soalan menganalisis ni macam mana, soalan dia datang dalam bentuk graf, dalam bentuk carta, carta pie ke, dalam bentuk raja, dalam bentuk gambar. Maksudnya dia ada banyak maklumat yang perlu kamu lihat dan kamu analisis. Itulah soalan konstruk menganalisis. Okey, soalan dia, rajah menunjukkan satu carta palang bagi pengambilan ubat tahan sakit mengikut umur dan sumber ubat tersebut diperolehi. Kita ada umur. Kita ada 2 kategori umur di sini, 18 hingga 49 tahun dan kategori 50 tahun ke atas. Okey, so sumber pula kita ada 3 sumber. Okey, lebih daripada 1 doktor. Kemudian kita ada kawan keluarga dan juga kita ada daripada pembekal bab. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu daripada video yang pertama lagi, cikgu kata bila kita nak jawab soalan, pastikan kamu hadam dulu apakah maklumat yang diberikan. So highlight, garis, macam mana cikgu buat ni. Okey, kemudian baru kita pergi kepada apa yang nak ditanya dalam soalan. Berdasarkan darjah 11.2, nyatakan satu perbezaan peratusan pengambilan ubat tahan sakit mengikut umur berdasarkan sumbernya. Kalau kamu tengok markah keseluruhan, highlight kan ada 4 markah. Tapi soalan dia nak 1 saja. Bila 1, maksud dia 1 markah je lah kat sini. Okey, 1 perbezaan, 1 markah. Yang lagi 3 nak ambil kat mana? Jelaskan kesan pengambilan ubat tahan sakit terhadap golongan umur 18 hingga 49 tahun jika corak pengambilan daripada sumber tersebut berterusan. So, bila nak jawab perbezaan ni, jawapannya memang dah ada pada sini. Pada rajah ni dah ada. So, kamu tengok je yang mana kamu nak. Okey, dalam skema jawapan ni dia ada 6 pilihan jawapan. Kamu pilih 1 saja. Sebab tu dia kata nyatakan 1 perbezaan. Okey, contoh jawapan cikgu boleh beri kat sini. Kalau kita pilih umur 50. Okey, so kita tengok umur 50. Umur melebihi 50 tahun mempunyai peratus paling tinggi mengambil ubat daripada lebih daripada 1 doktor. Dapat 1 markah. Ataupun tak kenal lah umur lebih 50 tahun. Ambil yang mudah sikit. Umur 18 hingga 49 tahun mempunyai peratus yang paling tinggi mengambil ubat tahan sakit daripada pembekal ubat. Walaupun kamu pun jawapan 2 markah, dia tetap 1. Sebab dia tanya 1. Okey, so markah lagi 3 apa? Markah lagi 3 adalah kesan. Sebab kalau kamu tengok dekat sini, umur 18 hingga 49 tahun ni, dia banyak mengambil ubat daripada pembekal ubat. Okey, dia ambil daripada, dia order online ke, ataupun dia pergi beli sendiri kat farmasi ke, maksud dia ambil sendiri tanpa nasihat doktor. Okey, so apa kesan jika dia ambil secara berlebihan? Okey, so kita tahu ubat moden ni mengandungi dadah. Okey, so kesannya yang pertama boleh menyebabkan ketagihan sebab dia ambil lama. Okey, ambil lama dan berlebihan. Kemudian bila dah ketagih dah, dia ambil ubat tu secara berterusan boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Okey, dan bila dah rosak dah buah pinggang, buat dialisis dah teruk dah, maka boleh menyebabkan kematian simple.
Okey, so markah diperuntukkan, cikgu ulang balik, 1 perbezaan dan kamu bagi lagi 3 kesan sekiranya diambil secara berlebihan. Dan ingat, jawab soalan esei buat dalam bentuk poin. Kalau boleh tu selam bagi cantik, tak apa, senang cikgu nak mark. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan menilai. Okey, menilai. Seorang lelaki telah didiagnos mengidap sejenis kanser. Beliau memilih kaedah perubatan komplementari. Okey, soalan pertama dia tanya tadi tentang rawatan moden. Kemudian tradisional. Okey, sekarang ni dia tanya pula komplementari. Okey, maksud dia lelaki ini dia menolak rawatan moden. Bila dia menolak rawatan moden, dia pilih perubatan komplementari. Soalannya wajarkan. Wajarkan tu maksud dia kamu berilah kelebihan rawatan yang dipilih iaitu perubatan komplementari. Markahnya 4. Maksudnya kena beri 4 kelebihan rawatan komplementari. Okey, so antaranya adalah tidak mengandungi dadah ataupun mempunyai ataupun mengandungi sumber semula jadi. Sebab kalau kamu tengok kebanyakan rawatan komplementari ni dia guna bahan yang semula jadi daripada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okey, so semula jadi. Okey, tidak melibatkan pembedahan. Of course, mana ada jahit pada kita nak bedah apa tak perlu. Okey, kata akupunktur pun walaupun perubatan komplementari tidak perlu pembedahan, dia hanya suntik jarum yang halus. Tidak perlu pembedahan. Okey, kos rawatan lebih murah. Okey, ubat yang diberikan boleh menguatkan keupayaan badan untuk melawan penyakit. So, markah 4 markah 4 poin macam ni. Jawab dalam bentuk poin. Okey, clear soalan nombor 12. Kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu soalan 13. Kita bincangkan juga kok-koklah nanti bila kamu jawab soalan akhir tahun nanti, tengok dua-dua kamu baca. Okey, dua-dua baca tahu, so jawab kedua-duanya. Nanti markah yang tertinggi cikgu akan pilih untuk cikgu campurkan dengan bahagian yang lain. Okey, kita tengok soalan 13. Ini adalah soalan bab 5 genetik, tingkatan 4. Okey, mutasi ialah perubahan secara rawat dan spontan yang berlaku kepada jin dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik sesuai tersebut. Kalau kamu tengok bentuk-bentuk soalan ni, dia selalunya akan bagi satu ayat rangsangan lah. Ayat maklumat, kemudian baru dia tanya. Okay, so dia bagi tahu dulu maksud mutasi. Kemudian soalannya, nyatakan 2 contoh mutasi jin. Nak mutasi jin, kita ada 2 jenis mutasi, kromosom dan jin. Markahnya 2, so kamu bagilah 2 contoh. Okay, so kat sini cikgu senaraikan penyakit genetik disebabkan oleh mutasi jin di dalam buku teks. Kita ada buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia dan albinisme. Bolehlah salah satunya sebab markahnya akan dia bagi kepada mana-mana 2 jawapan yang betul. Ini soalan mengingat, direct to the point. Kita pergi kepada soalan bentuk yang kedua iaitu soalan memahami. Okey, rajah menunjukkan satu evidence. Evidence ni bukti lah, bukti peninggalan. Okey, seorang penjenayah ditinggalkan pada tombol pintu. Ni tahulah ni adalah cap jari. Okey, berdasarkan rajah 12, kita tengok pada tombol pintu tu ada cap jari, nyatakan bidang penyelidikan genetik. Markah dia 2. So, markah pertama kamu cerita dulu bidang apa ni? Ni markah pertama. Kemudian, nyatakan kepentingan bidang tersebut. Okey, yang pertama nyatakan bidang penyelidikan genetik yang berkenaan dengan kesan penjenayah ni. Okey, so of course lah ramai yang tahulah iaitu sains forensik. Kepentingannya, kita tengok balik je ni. Kamu tengok gambar ni, kat sini ada tombol pintu, dekat tombol pintu ni ada cap jari. Cap jari siapa? Tekan cap jari kita. Mestilah cap jari penjenayah. Okey, so mengesan ataupun mengenal pasti cap jari penjenayah. Tengok kalau kita pandai teka soalan, ambil balik je jawapan tu daripada soalan. Alright? Bukan tiru soalan. Ambil balik dengan cara mengolahkannya bagi bentuk macam ni. Okey? Okey, next soalan C. Yang ni lagi senang. Jawapan semua duduk dalam ni. Mari kita tengok mana jawapan dia cikgu. Okey, soalan dia, jadual dam menunjukkan 2 variasi padi yang ditanam di Malaysia dan ciri-cirinya. Cikgu beritahu dah tadi, kalau bentuk yang ada jadual, ada graf, ada rajah yang banyak-banyak ni, ini adalah bentuk menganalisis yang kamu kena tengok, kena compare. Kita ada padi P, kita ada padi Q. Ni confirm soalan menganalisis ni. Okey, soalan dia pula banding beza. Of course tahu dah, memang dia menganalisis lah ni. Dia ada banding dan beza. Okey, dan kamu ingat balik yang video yang sebelum ni, bahagian B, cikgu pernah ceritakan maksud banding dan beza. Bila banding tu maksud dia kamu bagi satu persamaan, beza satu perbezaan. Okey, bila soalan dia kat sini, kalau dia kata banding dan bezakan ciri padi P dan padi Q, dia titik bagi 4 markah. Maksud dia kamu bagi persamaan dan perbezaan lah. Sama ada 2 persamaan, 2 perbezaan, ataupun 1 persamaan, 3 perbezaan. Tu kalau dia full stop kat situ.
Sekarang ni kalau kamu tengok pattern dia, banding dan beza, lepas tu ada lagi soalan bawah tu. Bermaksud untuk soalan ini dia nak satu persamaan tambah satu perbezaan. Nak ambil mana yang persamaan tu, tengok je pada rajah ni. Kalau kamu tengok yang sama dekat sini, perhati daripada ciri yang pertama ni, kita tengok-tengok semua ni. Okay, yang samanya adalah ketahanan terhadap perubahan cuaca. Nampak tak? Sama dua-dua ni tinggi. Yang ni semua beza. Tempoh matang beza, ketahanan penyakit beza, jisim 1000 padi beza, ketahanan batang pun beza. Okay, so satu je persamaan. Tulis dalam jawapan kamu, padi P dan padi Q mempunyai ketahanan terhadap cuaca yang tinggi. Okey, so perbezaan dia banyak tadi, cikgu beritahu tadi. Dekat rajah tu kamu tengok banyak kan? Tempoh matang berbeza, ketahanan penyakit berbeza, jisim 1000 padi berbeza dan juga ketahanan batang pun berbeza. Pilih salah satu. Okey, so skema kat sini cikgu beri banyak lah. Kamu pilih satu saja sebab jawapan dia untuk peruntukan markahnya satu persamaan dan juga satu perbezaan. Okey, so markah di sini satu. Perbezaan tu padi P lebih cepat matang daripada padi Q. Dapatlah satu. Kalau kamu buat lebih pun cikgu tetap beri satu saja. So dua lagi dari mana cikgu? Okey, tengok balik pada soalan tadi. Dia kata berdasarkan maklumat jelaskan bagaimana pemilihan bakal padi boleh meningkatkan pendapatan mereka. Kamu kena bagi reason macam mana bakal ciri padi tu boleh meningkatkan hasil ataupun pendapatan bagi petani tersebut. Okey, so dia punya reason dia hasil tuaian yang tinggi sebab berat 1000 biji tu, jisim 1000 biji tu lebih tinggi, so hasil tuaian tinggi. Hasil tuaian yang lebih bermutu sebab dia rintang terhadap penyakit. Okey, dan tempoh matang yang singkat. So bila hasil tuaian yang tinggi, hasil tuaian yang bermutu dan tempoh matang yang singkat, maka ketiga-tiganya dapat meningkatkan pendapatan petani. Yang ni cikgu bagi 3 tapi mana-mana 2. Satu persamaan, satu perbezaan dan juga 2 penerangan. Kalau kamu bagi 10 pun cikgu cari yang 2 betul. Alright? Okay, next kita pergi kepada soalan last. Untuk soalan nombor 13 ini adalah soalan menilai. Okay, so menilai, kamu tengok organisma termodifikasi genetik GMO adalah satu teknik dalam teknologi kejuruteraan genetik. Penggunaan GMO telah menyebabkan beberapa isu. Dia ada baik, dia ada buruk lah. Pendapatan ada orang suka, ada orang tak suka. Biasalah apa jua pun yang kita buat kat dunia ni, ada yang baik, ada yang buruk dia. Okay, so soalan dia, negara kita telah mengalami musim kemarau yang berpanjangan. Para petani bercadang menggunakan biji benih GMO. Mereka tak menggunakan biji benih biasa, nak guna biji benih GMO. Soalan dia, bincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan biji benih GMO. Menilai. Menilai ni kita beri kebaikan dan juga keburukan. Sebab ni pun jelas ditanya kebaikan dan juga keburukan. Seperti biasa, highlightkan markah. 4 markah bermaksud dia nak 2 kebaikan dan juga 2 keburukan. Okay, so kebaikannya apa? Menghasilkan buah yang lebih besar. Okay, so kita buat kejuruteraan genetik, kita boleh menghasilkan buah yang lebih besar, buah yang lebih manis. Lagi apa lagi? Buah tu pokok yang dihasilkan melalui teknologi GMO ni juga rintang terhadap penyakit. Okey, ada banyak lagi lah ni antaranya cikgu bagi contoh. Okey, keburukannya pula. Okey, keburukannya buah besar. Apa tu pokok rintang terhadap penyakit, tapi malangnya ada setengah orang bila mengambil produk GMO ini boleh menyebabkan alahan, alergik, dia gatal-gatal kulit ataupun dia boleh sesak nafas, alahan. Okey, dan keburukannya juga bila kita terlalu banyak menggunakan produk-produk GMO ini, maka spesies asal pokok tersebut akan terancam lah atau pupus. Tak ada dah lah. Okey, so maksud dia just spesies asal ni walaupun ada kekurangan, ada juga kebaikannya. So spesies asal dah terancam, akhirnya akan pupus, hilang daripada dunia ni. Itu dah keburukan dah lah. Okey, so untuk bahagian esei ni cikgu dah cover ke semuanya, soalan 11, 12 dan 13. Okey, tidaklah semuanya cikgu dapat bincangkan dengan kamu. Sekurang-kurangnya cikgu harapkan dapatlah kamu input ataupun teknik ataupun panduan untuk kamu menjawab soalan peperiksaan yang terdekat ini, iaitu peperiksaan akhir tahun lah ataupun peperiksaan yang digunakan sebagai take of value TOV, yang mana akan digunakan untuk headcount kamu SPM tahun 2024. Okey, so setakat itu saja untuk hari ini, untuk video kali ini. Hingga bertemu lagi lah. Kok ada rezeki video yang seterusnya. Okey, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Semoga berjaya dalam peperiksaan nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.